لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الشريف من بالله من خير فقه في الدين. وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Dimuliakan pihak IAS, pengusaha Fadil Ustaz Adlan bersama Mak Syauqi kerana pembincangan pada hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kuah. Izinkan kita sama-sama dapat berkumpul untuk meraihkan majlis ilmu yang berbahagia ini. Rakan-rakan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ini kali pertama saya present dekat IAS. Ini pun ajakan paksaan daripada Ustaz Adlan. Setelah beribu-ribu kali saya kata tak mampu. Banding yang gandingan saya digandikan ini orang yang hebat-hebat, ya. Ustaz Adlan, Ustaz Meletup, Ustaz Syauqi dari UIA dan sebagainya. Jadi saya ambil kesempatan untuk kenalkan diri saya lah sedikit. Nama saya Syed Shahrizal bin Syed Muhammad, ya. Saya kaum Kedah, sama Selangor, ya. Dulu zaman Semi Pro tu dahsyat. Pantang ni keluar tiket Selangor lawan di mana kita pergi dengan baju merah kuning. Nasib tak cat merah kuning kat sini lagi. Semangat, ya. Jadi sekarang bila kualiti dah makin jatuh, kita pun tak sokong berapa sangat kan. Sokong Chelsea sekarang. Ya. Sudah berumah tangga. Setakat ni isteri masih ada seorang, anak 2 orang. Dan saya tugas di TV Al-Hijrah. Ini masih mentah. Jadi insyaAllah bulan 4 akan masuk ke Astro. Dan kita boleh nikmati rancangan-rancangan Islamik yang berkualiti insyaAllah, ya. Okey. Baik, kali ini saya nak bentangkan tentang gaya bahasa, ya. Gaya bahasa, keindahan bahasa Arab dalam surah Al-Kahfi secara khususnya, ya. Saya pun sebenarnya tak layak kita bahasa walaupun saya lulusan bahasa. Sebab ada pakar bahasa, Ustaz Syauqi pun syarah bahasa Arab. Ustaz Adlan Abdul Aziz pelajar lepasan bahasa Arab University of Jordan, University Albert Jordan. Tapi saya cuba setakat kata orang semampu mungkin untuk kita bedah tentang kehebatan bahasa Arab, penggunaan gaya bahasa, kalimat, peruntukan yang digunakan Al-Quran, ya. Tapi kita ketahui tuan-tuan dan puan, Al-Quran ni turun sebagai i'jaz, mukjizat, ya, untuk melawan kafir Quraisy pada waktu itu. Golongan masyarakat yang diturunkan Al-Quran, masyarakat yang cukup berbangga dengan bahasa Arab, cukup berbangga dengan keindahan bahasa Arab, sehingga mereka yang jago dalam bidang syair diangkat. Pada zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam, setiap musim haji, sebelum Islam ada musim haji, menurut konteks orang jahiliah, seluruh negara Arab, kabilah-kabilah Arab datang turun ke Mekah untuk lihat Akademi Fantasia. Dekat Mekah pada tu dipanggil Suqul Muqas. Manakala kabilah-kabilah yang menghantar wakil masing-masing, pensyair-pensyair datang dengan syair baru-baru, ya. Kat situlah akan dibentangkan, masing-masing dengar. Lepas tu nanti keluarlah nanti siapa pengacara kata fundi lah. Siapa yang dapat undi yang paling tertinggi akan ditampal kat Kaabah. Itu dipanggil Al-Mu'allaqatus Sab'un, ya. 7 syair-syair yang panjang diletakkan, ditampalkan, ditapis berpuluh-puluh penyair-penyair yang membentangkan syair masing-masing, ditampalkan dekat Kaabah. Itu yang paling dapat undian tertinggi. SMS tak tahu macam mana tu.
Ya, ditampal macam tu. Apabila datangnya Al-Quran, orang dah tak pandang lagi dah. Al-Mu'allaqatu Sab'un, yang 7 syair yang tertampal kat kamu tak pandang lagi dah. Rasa dah tak cantik dah. Betapa hebatnya Al-Quran mengalahkan penyair-penyair, mengalahkan syair-syair yang dikeluarkan oleh masyarakat jahiliah. Ya, satu perkara yang perlu kita tahu, Al-Quran ni bukan syair. Ya, bukan syair. Seperti mana Allah tekankan dalam surah Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Maksudnya tidak kami ajar, Allah Subhanahu wa taala tak ajar Nabi untuk keluarkan syair, untuk mengarang syair. Dan tak sepatutnya Nabi digelar sebagai penyair. Tetapi apa yang diujar oleh Nabi SAW merupakan Al-Quran, peringatan yang jelas untuk kaum manusia sekalian. Jadi kat situ ada persoalan, kata Al-Quran, kata siapa kata Al-Quran ini adalah bahasa dia sedap, terutama orientalis dia kata sebab Al-Quran kata Al-Quran sini menyebut describekan diri dia bukan syair. Jadi macam mana Al-Quran itu boleh mengalahkan ataupun bahasa dia sedap? Kat sini kita jawab balik, memang Al-Quran bukan syair, tetapi gaya bahasa yang digunakan, kekayaan, uslub, ya, pengolahan yang di dalam kalam Allah itu sendiri dapat menarik minat. Sebagai bukti, orang dah tak tertarik lagi syair-syair dah. Akademi Fantasia Syair pun dah tengok lagi dah. Semua duk berebut nak dengar Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah ringkas. Kehebatan i'jazul Al-Quran dari segi bahasa. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya tak berapa minat, bukan tak setuju, tak berapa minat untuk kupaskan, kita nak kupaskan i'jaz Al-Quran itu melalui saintifik. Bukan saya menolak, tapi saya tak berapa minat, ya. Sebab tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk mengijazkan manusia, bukan dari segi saintifik. Asal diturunkan i'jaz itu dari segi bahasa, ya. Sebab bagi saya teori sains ini mungkin betul dikaitkan dengan Al-Quran, tapi kebenarannya mungkin betul, tapi agak berisiko sikit. Sebab teori sains ini berubah-ubah. Mungkin zaman ni penemuan begini, ya, akan datang jumpa dengan penemuan lain dan sebagainya. Mungkin tak serasi lagi dengan Al-Quran dan sebagainya. Bukan saya tolak, kurang berminat, tapi nak ceritakan i'jaz Al-Quran dari segi bahasa memang cukup kaya. Terutama kalau kita mendalami, kita belajar bahasa Arab, kita rasakan betapa hebatnya bahasa Arab ini. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ya. Persoalan ni kat sini cuma saya nak ringkaskan sikit kenapa Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab, ya. Ada pendapat yang agak melampau sikit kadang-kadang di kalangan orang Arab, kata bahasa Arab adalah bahasa Arab yang terbaik. Bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik di dunia. Ini pendapat yang agak melampau sikit sebenarnya, ya. Arab memang macam tu, tuan-tuan. Teman-teman Al-Quran bahasa Arab, dia kata bahasa terbaik, ya. Sebenarnya ada hikmah di sebalik itu, wallahu a'lam, ya. Diturunkan bahasa Arab di dalam Al-Quran kerana Nabi yang turun orang Arab, dan masyarakat yang disampaikan Al-Quran itu orang Arab. So secara realitinya mesti sampai dalam bahasa yang mereka fahami. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan Allah menurunkan rasul pada kaum kita kecuali dengan bahasa kaumnya sendiri untuk difahami, ya. Nabi diturunkan dalam masyarakat Arab, takkan nak cakap Perancis pula, mereka takkan faham. Sebab turun di kalangan bahasa Arab mesti menggunakan bahasa Arab. Itu antara satu alasan. Kedua, secara akalnya, bahasa yang dah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahasa pengantar kitab suci mestilah melalui bahasa yang hidup, bahasa yang boleh dipakai, ya. Kalau zaman sekarang bahasa apa yang dah pupus, tuan-tuan? Bahasa Latin, ya. Kalau kita karang buku ke kelebihan surah Al-Kahfi dalam bahasa Latin, siapa nak beli, tuan-tuan? Tak ada siapa nak beli, sebab tak ada siapa nak baca lagi dah. Memang dah pupus bahasa itu. Maksudnya tidak digunakan lagi. Mungkin kamus dan sebagainya masih ada penggunaannya, peminjaman bahasa mungkin digunakan, tapi digunakan secara official tak ada lagi. Jadi Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab kerana bahasa Arab masih hidup dan kuat pada zaman itu, dan sampai sekarang masih terjaga dan masih lagi tak hilang kualitinya. Berbanding dengan kitab-kitab suci yang lain, bahasa Hebrew hampir pupus sebenarnya, tuan-tuan, hampir pupus. Tapi semenjak terbentuknya negara Israel mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan bahasa untuk menghidupkan balik bahasanya, ya. Di negara Israel
sedah tertubuh negeri Israel, maka kerajaan dia mengambil inisiatif untuk mengembalikan bahasa Hebrew. Dan masyarakatnya cukup komitmen. Sampai sekarang bahasa Hebrew yang hampir mati dihidupkan lagi. Bayangkan tuan-tuan, hampir pupus, makin dilupakan, tapi berjaya diperkenalkan sebagai bahasa resmi negara haram Israel. Bayangkan tuan, how strong they are. Ya, how strong bahasa yang hampir pupus. Cuma bahasa Hebrew sekarang ni sudah dimodernkan. Ya, sudah dimodernkan. Sebab tu kalau kita lihat ya, masa rakaman majalah 3 Jejak Rasul di Manchester, masa tu Ustaz Mazli yang bawa kru daripada tim 3 datang bertandang ke rumah saya untuk jumpa dengan Ortodok Yahudi, ya. Ortodok Yahudi, bukan Yahudi Israel, Ortodok Yahudi yang menentang pembentukan negara haram Israel, ya. Dia kata bahasa Hebrew sekarang bukan bahasa Hebrew yang asli, bahasa yang moden. Bagi mereka haram berbicara bahasa Hebrew asli, ya. Mereka, kalau mereka sendiri akan berbicara dalam bahasa, tak silap, Judaism, Yiddish, ya. Ortodok ni kalau kita kata tu apa, Yahudi apa? Yahudi Wahabi lah. Yahudi Salafi lah. Betul lah kan? Macam tu, ya. Tapi memang jumpa tu, dapat maklumat saya dapat dari Ustaz Mazli, alhamdulillah, satu maklumat yang bagus, ya. Tapi tak puas hati, saya pun tak masuk TV. Padahal dia datang rumah saya. Kita ini Ustaz Mazli orang kata salah kan. Allah. Jadi di situ bahasa yang masih hidup, ya, dan bahasa Arab masih terjaga, walaupun ada terdapatnya bahasa moden, bahasa surat khabar, Al-Jazeera itu bahasa moden, tapi bahasa Arab lah pun masih lagi terjaga, tidak dengan adanya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga ciri-ciri kelebihan bahasa Arab itu sendiri yang tak ada pada bahasa lain. Maksudnya setiap bahasa, pakar linguistik dia bersepakat tidak ada bahasa yang terbaik di dunia. Masing-masing bahasa ada kelebihan dan ada kekurangan sendiri. Dan bahasa Arab dia ada kelebihan dia. Contohnya bahasa Arab itu bahasa dia luas penggunaannya, ya, luas, fleksibel dia punya mufradat dia. Kalau buka kamus tuan-tuan, kalau buka lisanul Arab, cuba cari ain ra ba, arada, rasa berpuluh-puluh surat makna dan sebagainya, mendatang ke pelbagai mana, cukup fleksibel. Masuk dalam dunia moden, kalimah arada digunakan dalam pelbagai sudut, kedoktoran, engineering, dan memberi maksud yang berbeza-beza. Maksudnya luas dan fleksibel bahasa Arab ini, sebagai contoh yang diberikan. Lepas tu dari segi derivasinya, pembentukan, imbuhan, penambahan, pertukaran bentuk. Kalau bahasa Arab panggil tasrif. Contoh fa'ala cukup tuan-tuan, boleh pecah bermacam-macam, berpuluh-puluh, malah beratus-ratus lagi. Ada sampai dikatakan 300. Sampai ada pecahan tu tasrif yang tidak digunakan lagi dah, tapi masih dirakam. Contoh fa'ala boleh jadi ifta'ala, boleh jadi af'ala, boleh jadi fa'ala, boleh jadi istaf'ala, boleh jadi tafa'ala, boleh jadi fa'ala. Dalam bentuk wazan, timbangannya berbeza-beza dan makna yang cukup berbeza, ya. Satu lagi, Al-Quran, bahasa Arab ni dia banyak perkataan yang ringkas, ya, dan maknanya tepat. Kelebihan, ya. Contoh kalau kita katakan surah sebelum Al-Kahfi, surah Al-Isra, ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Macam nak terjemah asra tu tuan-tuan, ya, asra pendek macam ni je, terjemah Melayu jadi macam ni, ya, menggerakkan hambanya pada waktu malam. Asra gerakkan pada waktu malam. Bahasa Arab cuma guna 4 huruf saja, ya, tapi bahasa Melayu terjemah bahasa Inggeris jadi panjang macam tu. Itu tunjukkan bahasa Arab ada banyak kalimat pendek tapi maknanya panjang. Jadi jimat masa, jimat buku surat. Itu kelebihan, ya, bahasa Arab banyak, ya. Dekat TV Al-Hijrah pun kami ada ambil cerita Khalid Al-Walid, musalsal ataupun drama daripada Syria. Mereka menggunakan bahasa Fusahah lama, ya, yang sedap, ya, bahasa yang ala-ala sastra. Tuan-tuan nak terjemah TV ni tuan-tuan, terhad, ya, screen paling panjang pun 37 huruf termasuk space sekali, ya. Lepas tu ya Khalid Walid dia banyak pakai pendek-pendek. Kalau terjemah bahasa Melayu macam ni, macam cakap sambung-sambung, kami pergi macam mana nak pendek kan, pelik, susah. Pening juga tuan-tuan. Kekurangan bahasa Melayu dia panjang-panjang, Arab dia pendek, ya, kelebihan. Yang kedua, bahasa Arab ni senang eja, betul tak?
Apa eja itulah bunyi. Kalau Inggeris macam mana tuan-tuan? One macam mana? Eja one, 1, 2, 3. Kalau awak one apa sebunyi. Saya, teman isi saya buat PhD dekat Manchester. Part time saya kerja cuci lantai, ya, campur dengan masalah-masalah tak sekolah, ya. Dia nak buat surat, nak minta cuti. Dia salin-salin, jumpa saya, tolong check spelling. Aku muka Jawa, dia minta aku check spelling mana. Terror lagi saya tak. Payah dia kata, memang English spelling memang problem. Native speaker pun menghadapi masalah macam mana nak berinteraksi dengan spelling bahasa Inggeris. Eja lain, bunyi lain. Tapi sekarang senang sikit, ada dictionary online, pronunciation, boleh dengar, oh bunyi macam ni, ya. Dulu macam mana orang belajar bahasa Inggeris, kan? Ya. Saya ada jumpa orang Afrika, dia cakap bahasa Inggeris cukup fasih. Satu kan dia kata tortoise. Apa benda tortoise ni? Tortoise. Rupanya pura-pura, tuan-tuan. Tortoise. Dia sebut tortoise. Saya pun duk fikir dia tadi, apa benda tortoise. Rupanya pura-pura, tuan-tuan. Sebab betul lah, tak boleh nak salahkan dia, tuan-tuan. Memang dia je bunyi macam lebih kurang macam tu. Dia bukan Mak Saleh pun, tuan-tuan. Ya. Baik, bahasa Arab ni eja tepat, bunyi cepat. Kharaja, keluar satu-satu. Ya. Sebab tu baca Al-Quran, kita belajar tahu baca eja, baca makhraj je, senang keluar baca. Macam itulah. Bayangkan, kita nak baca tajwid dalam bahasa Inggeris. Saya rasa memang tak ada siapa pakar tajwid dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran dalam bahasa Inggeris, tak ada. Memang eja lain, bunyi lain. Bahasa Arab kelebihan dia, eja tepat, bunyi pun tepat dengan ejaannya, tuan-tuan, ya. Lepas tu bunyi kena dengan ejaannya. Lepas tu senang nak baca. Bila eja senang, bunyi sama, senang nak baca. Itu bunyi, itulah sama dia, tuan-tuan, ya. Satu lagi antara satu realiti kita kata, orang kata bahasa Arab ni susah, ialah itu antara bukan kelemahan, mungkin ada yang kita rasa yang agak susah sikit bahasa Arab ni. Mungkin grammar dia agak susah sikit, ya. Itu saya akui, ya. Saya ajar orang-orang dewasa bahasa Arab dekat Language Center dekat Ampang. Dia kata, belajar. Nak belajar buat ayat, mesti nak buat ayat, ya. Ustaz, macam mana saya nak buat ayat saya naik kereta? Saya naik kereta. Okey, apa saya? Ana hendak, arada yuridu. Okey. Tapi ana kita match dengan yuridu macam ana uridu. Okey. Ustaz, menaiki apa? Raqiba yarkabu. Okey. Saya kereta apa? Sayyarah. Okey. So, buat ayat. Tak. Masing-masing kata tulis ana uridu arkabu as-sayyaratu. Saya kata salah. Apa salah Ustaz? Salah. Nanti apa hitam? Ana uridu an arkaba. Ustaz, apa tertiba ada an lagi Ustaz? Alif nun. Dan ni lah saya tunjuk. Tahu. Uridu. Dia pun pelik, Ustaz, tiba-tiba macam mana datang an ni Ustaz? Kata memang bahasa Arab macam tu. Kena letak al-masdariyah kat situ. Kalau tidak, salah. Lepas tu, tak boleh al-kabu, kena ba pula. Dah pula Ustaz. Inggeris tak ada macam ni pula Ustaz. Macam mana? Memang ada macam tu bahasa Arab. Lepas tu tak boleh sayyarah tu, kena sayyarah atas sebab dia objek ataupun maf'ul bih. Oh Ustaz, payahlah macam ni Ustaz kata. Kalau bahasa Inggeris Melayu tak ada ta, tu, ti, an, tak ada. Lepas kata, okey Ustaz, kami nak buang an ni macam mana Ustaz? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Tapi lain tak jadinya. Ana uridu ar-ruku. Bisayyarah. Ustaz, lain bunyi Ustaz. Al-Kabah jadi rukuk pula. Aduh Ustaz, tak boleh ke anak uridu al-Kabah? Tak boleh. Jadi macam ni pula. Jadi tukar jadi bentuk masdar.
root word. Lepas tu as-sayyarah tambah B pula macam tu. Kenapa Ustaz? Allah Subhanahu. Kena sabar sikit saya kata belajar. Memang macam tu belajar bahasa Arab. Mana-mana bahasa pun dia ada kelebihan dan kekurangan dan ada complication ni sikit, dan kena sabar sikit bahasa Arab. Lepas tu kita bagi train hari-hari pukul rata macam nak buat ayat macam tu dan boleh lah. Ustaz, ana uridu an adhhaba ila al-hammam. Ana uridu an amshi fil kharij. Saya nak keluar jalan-jalan kat luar macam tu. Kita sabar sikit. Jadi itu antara kita lihat bahasa Arab ni dia. Kalau bahasa Inggeris senang. Ana uridu. Kalau bahasa Arab ana uridu, huwa yuridu, anti turidina, hiya turidu, hum yuriduna, hunna yuridna. Ujung tambah. Bahasa Inggeris he wants, she wants, tambah S sikit je. You want, buang S sikit, itu je. I want, tak payah S lagi dah. Tak ada tontin tu macam tak ada. Memang itu antara. Sebab tu bahasa Arab ada kelebihan dan ada kekurangan. Lepas tu belajar bahasa Arab dia ada kelebihan dia sendiri dan ada yang perlu kita nampak dari segi kelebihan bahasa Arab itu sendiri sebenarnya, tuan-tuan. Ya, merujuk kepada gaya bahasa Arab, tuan-tuan. Gaya bahasa Arab dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ni saya nak merujuk kepada gaya bahasa retorik, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil al-uslub al-balaghi, ya. Sebuah retorik, bahasa yang melibatkan keindahan bahasa, susunan perkataan. Lepas tu di sebalik susunan perkataan, pemilihan perkataan itu ada rahsia di sebalik penggunaan yang itu sendiri, ya. Kat situ, sebab itu kalau kita lihat, kita merujuk kepada surah Al-Kahfi sendiri, kita lihat nilaian sastra balaghah cukup tinggi, ya. Biasa kalau kita lihat Al-Quran yang menggunakan bahasa yang cukup tinggi, dia punya sastranya surah-surah pendek, betul tak? Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Cantik. Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Ini pendek dulu. Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-quburu bu'thirat. Cantik. Rat. Al-Kahfi ni, tuan-tuan, dia panjang, tapi keindahan bahasa dia cukup tinggi. Kenapa, tuan-tuan? Sebab kita ketahui surah Al-Kahfi ini Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah, ya? Disurunkan sebelum hijrah, dan melibatkan yang mendengar itu orang kafir Quraisy dan orang ahli kitab yang duduk di Mekah, yang cukup mengagungkan penggunaan bahasa yang tinggi. So, dengan justru itu Allah turunkan surah Al-Kahfi dengan nilaian bahasa kesusaran cukup tinggi. Nak lawan balik kasih orang-orang yang pakar bahasa, yang mahir syar'i ini, dengar surah Al-Kahfi, mereka tersentak. Hebatnya Al-Quran ini dari segi bahasa. Ya. Kemudian, ya, dalam kita nak lihat dalam kategori gaya bahasa, ya, gaya bahasa surah Al-Kahfi ini boleh kita kedirikan pada 3 bentuk. Pertama, lafaz dan makna. Kedua, susunan peletakan perkataan ataupun ayat. Ketiga, penetapan kalimat. Kat situ kalau kita kaji dan dalam, kita nampak betapa hebatnya surah Al-Kahfi dari sudut bahasa. Ya, tuan-tuan, mengenai lafaz dan makna, ulama balaghah, ulama ahli lughah bahasa Arab, mereka berselisih pendapat. Kekuatan bahasa Arab itu sama ada dinilai dari segi lafaz ataupun makna. Kat sini berbeza, ulama berselisih pendapat. Yang mengatakan bahasa Arab, nilai kekuatan gaya bahasa Arab itu dinilai pada lafaz. Ini pendapat silap saya Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, seorang ulama bahasa bermazhab Mu'tazilah dalam akidah. Dia kata bahasa tu dinilai hebat-hebat, lafaz dia bagus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lafaz tu yang menyebabkan orang dengar tertarik. Itu pendapat pertama. Yang kedua, mengatakan bahawa Al-Quran ini bukan pada lafaz yang boleh menarikkan orang, tapi makna tersirat di balik ayat Al-Quran itu sendiri. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga adalah pendapat yang paling disokong, yang paling dipegangi oleh majoriti ahli balaghah. Itu pendapat yang dicetuskan, bukan apa, pendapat yang dihalusi, yang didetailkan oleh Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, seorang ulama balaghah yang cukup hebat, yang wafat pada tahun 471, ya. Terkenal karangan kitab dia Asrar Dalailul I'jaz dan kitab Asrarul Balaghah, ya.
Maksudnya kehadiran Al-Jurjani cukup memberi makna dalam dunia kajian bahasa Arab. Ya? Maksudnya bukan tidak ada kajian. Contohnya kita kata, kalau ilmu hadis, Bukhari itu cukup tinggi dalam kajian hadis. Sebab Al-Bukhari datang memperhalusi ilmu hadis, memperhalusi hadis-hadis itu sendiri. Bukan bermakna Al-Bukhari orang pertama sekali kajian, dia tak ada. Sebelum memang dah ada ramai lagi orang kaji hadis. Tapi datang Bukhari dia memperhalusi lagi, cantikkan lagi dan sebagainya. Begitu juga Abdul Qahir Al-Jurjani ini antara perintis yang pun berhalusi kitab-kitab ataupun ilmu balaghah di dalam bahasa Arab. Dia teraturkan dia menjelaskan lagi. Ya, Abdul Qahir Al-Jurjani kata kekuatan bahasa Arab di dalam Al-Quran itu bukan semata pada lafaz, semata pada makna. Malah gabungan daripada lafaz dan makna dan susunan itu hasil kerjasama dari tiga elemen ini, maka menjadikan gaya bahasa Al-Quran ini cantik dan ini pendapat yang paling kuat, yang paling disepakati. Dan dalam tesis master saya ada tulis pasal apa dia panggil sebagai An-Nuzum, An-Nazmu, ya, Nazariyatun Nazmu yang dituliskan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani. Jadi kita akan lihat, kita akan kupas sedikit demi sedikit tentang kehebatan surah Al-Kahfi dari segi bahasa, dari segi lafaz dan makna. Pertama, kita lihat dari segi Al-Fasilah. Al-Fasilah. Tulis sikit. Saya tak ada apa, tak sempat nak buat PowerPoint. Kadang tadi balik office, sebab ada satu CD filem Arab tu tak terjemah habis. Kita nak pergi datang, pergi terjemah masuk, besok orang nak tengok. Ya, kita buat jam lama, orang jam kejap habis lah. Penat duduk lah, apa ambil kepala fikir apa semua. Orang tengok sejam habis itu dia. Ya. Tapi keluar sikit nama lah. Keluar sikit lah. Ya. Al-Fasilah. Al-Fasilah. Al-Fasilah ini yang betul maksudnya ayat, pemisahan ayat-ayat yang dari Al-Quran. Ya, contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu pecahan fasilah. Kat situ kalau kita lihat, ya, kita lihat fasilah dalam surah Al-Kahfi cukup menakjubkan. Boleh tuan-tuan buka surah Al-Kahfi macam mana tengok. Ya. Surah Al-Kahfi menyebut apa? Ayat pertama, Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Jarang surah yang panjang dia punya rima tu. Kalau bahasa Melayu dipanggil rima, pantun. Apa 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama cik adik seorang. Nampak? Rima mungkin sama. Nanti nak kasih dekat sikit. Kalau dalam bahasa dia panggil Al-Qafiyah. Ya, Al-Qafiyah. Ya, na qul a'udzu birabbin nas malikin nas qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nampak? Satu keindahan yang digunakan jarang pada surah-surah panjang. Kalau tuan tengok, cuba tunjuk kat saya daripada awal surah Al-Kahfi sampai hari ini, ada tak yang dari bawah? Dari depan ke? Semua dimatikan dengan apa? Mansub, apa? Fathah mamdudah. Maksudnya dan balik tanwin dari atas. Cuba saya katakan, ada tak? Kalau ada saya bagi. Nak bagi apa? Kereta saya bagi kereta saja. Tak payah lagi ke habis. Bayar tuan-tuan. Ya? Sekejap tuan, saya nak tunjuk sikit-sikit. Kalau saya masih sikit. Okey. Okey, dalam surah Al-Kahfi kalau kita lihat daripada awal surah itu Alhamdulillahilladzi anzala, ya, di fasilah hujung itu dengan hasana. Lepas tu ambil walaqad sarraf, pertengahan surah itu walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Terus sampailah, ya, au ya'tiyahumul 'adzabu qubula. La. Ya. Lepas tu hujung sekali, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula
khalidina fiha la yabghawna anha hiwala. Nampak? Buat sampai akhir diputuskan dalam bentuk la la la, da da da, ra ra ra, dalam maksud tanwin baris atas. Kalau kita lihat tuan-tuan, kalian lihat apa fasilah yang hujung itu, dia ada lihat beberapa huruf. Saya nak tunjuk kat sini. Okey, dia digunakan pada hujungnya dal, ma, da, da, ra, hujungnya ra, lepas tu ba, dan sebagainya, lam. Lepas tu kalau kita lihat huruf dal yang paling banyak sekali, ma, da, da, paling banyak sekali digunakan pada penghujung surah Al-Kahfi, ya. Kalau kita lihat daripada ayat 3 sampai ke 27, hujung dia mesti dal baris atas tanwin, ya. Abada, walada, rasyada, adada, amada, ahada, multahada. Nampak? Usul. Ada berani buat macam tu tuan-tuan? Tak boleh tuan-tuan. Satu saya nak tunjuk tuan-tuan. Sebab mengapa Al-Quran bukan syair tuan-tuan, dia lain. Dia cukup berlainan daripada syair, ya. Sebab Al-Quran ni hujung dia tu pasti kena dengan kaedah nahwu. Dia tak ada terpaksa baris bawah baris atas, tak kena kasih match tadi. Sebagai contoh, dalam ilmu syair, saya rasa Syauqi tahu, dia biasa ada kajian syair. Ad-darurah asy-sya'riyah, ya. Ad-darurah, ini pun darurat juga. Dia panggil ad-darurah asy-sya'riyah. Darurat ni maksudnya terpaksa, sepatutnya perkataan tu baris atas, terpaksa diletak baris bawah. Bersalahan dengan kaedah nahwu. Sebab apa? Nak kasih match dengan sebelum dia. Kalau sebelum dia ti, dia semua kena ti. Tak boleh ta, tu, ti, tak boleh. Sebagai contoh, saya keluarkan syair terkenal daripada saya sendiri. Okey? Sebagai contoh, tolong jangan rakam boleh rakam, tapi jangan cakap, jangan gunakan syair ini sebagai apa? Ni sebagai saya nak bagi perumpamaan yang paling mudah, kasih faham, sebagai contoh. Okey? Raja'a Aliyun yaumas sabti. Raja'a Aliyun yauma sabti. Ali balik pada hari Sabtu. Fasa'ala al-akharu. Ni saya buat sendiri tuan-tuan, tak ambil daripada syair jahili tuan-tuan. Aina al-banati. Fasa'ala al-akharu aina al-banati, ya. Ali balik hari Sabtu. Balik-balik orang tengok, dia balik seorang je. Mana anak perempuan kamu? Sepatutnya dia bukan banati, sepatutnya banatu. Kalau kaedah nahwu betul, tak boleh banati. Tapi sebab nak kasih match dengan sabti ni, dia terpaksa darurat kena letak fa'ainal banati. Kalau itu ini salah ni, tak boleh, ya? Dia terletak selepas harful istifham, alat penanya aina, mesti letak pada depan. Tapi sebab dia darurat, sebelumnya ta ti, dia pun kena letak ti ke bawah ni. Itu syair, ada banyak berlaku, ya? Dan ulama berbahas panjang tentang ni, kenapa dan sebagainya. Tapi Al-Quran tak ada. Dia tak ada darurat. Dia letak baris atas semua tu, itu kena dengan kaedah i'rab, kaedah nahwu sharaf, kaedah dan sebagainya. Tepat sama kali. Tak ada dalam Al-Quran darurah sya'riyah. Baris betul. Kalau kita baca walada, madada, itu kena semua tu. Hal, tamyiz, mansub, maf'ul dan sebagainya, semua kena. Ada kaedah i'rab. Tak ada yang terpaksa letak atas, sepatut baris depan terpaksa tak ada. Itu kelebihan Al-Quran. Kajilah macam mana sekalipun. Okey. Kedua, kalau kita lihat 3 sampai ke 27, da. Okey. Kemudian pada pertengahan pula kita nampak pelbagaian huruf digunakan. Selepas 27 tu ada guna dal, ra dan ba. Okey. Lepas tu kita masuk pula kisah Khidir dan Musa alaihi wassalam. Kisah Allah gunakan daripada ayat 67 sampai 83. Allah gunakan ra. Cuba tengok tuan-tuan.
Ayat 67 sampai 83. Ro 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 ro, betul tak? Betul tak? Tengok. Hebatnya bahasa Arab, tuan-tuan. Bahasa Arab yang Allah turunkan, bahasa Allah gunakan. Sebab dia mencipta bahasa. Ro 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 dan sebagainya. Kemudian lepas ayat 83, 84 masuk pelbagai balik. Tapi tak lagi, dia punya rima tak lagi. Da, da, ra, semua berat atas dan sebagainya. Itu yang kita lihat kelebihan di dalam surah antara gaya bahasa yang digunakan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi. Quraisy dengar, oh dahsyat. Ada pun ni tuan, berapa ayat 100 lebih ayat? 100 lebih, semua pantik a. Ada pun ni tuan-tuan. Penyair dia buat panjang-panjang tu, mi mama tu, ada yang terpaksa letak menyanggahi, terpaksa nak kerja sama. Tapi Allah buat tak ada menyanggahi kaedah nahwu. Tepat semua sekali. Cabar carilah. Ustaz ni sepatutnya pada depan, kenapa Allah beratas? Tak ada salah. Tak ada salahnya, tepat semua sekali. Itu beza. Okey. Jadi lepas tu kita lihat dari segi al-jinas. Al-jinas dalam Al-Quran, al-jinas itu penggunaan kalimah yang sama tapi dia punya makna lain. Itu al-jinas. Ya. Contoh kita sebut. Sama Ramadhanu fi Ramadhana fi Ramadhan. Sama Ramadhanu fi Ramadhan. Apa maksud tu? Sama apa sama? Puasa. Ramadhan nama orang fi Ramadhan. Lafaz sama tu kan? Tapi makna lain. Ramadhan pertama orang. Kedua bulan Ramadhan. Cantik tak? Sama Ramadhanu fi Ramadhan. Ataupun tukar bahasa Melayu. Ramadhan berpuasa pada bulan Ramadhan. Cantik tak? Cantik rumah kita bahasa. Bagus bahasa. Ini kita kata jinas, persamaan yang sama sebiji, tak ada perubahan. Tapi ada katakan jinas naqis. Jinas itu lari sikit. Contohnya Ja'a Sya'banu Syab'anan. Ja'a Syab'anu Syab'anan. Ja'a apa? Datang. Sya'ban, siapa Sya'ban? Nama orang, Piramli tengok Sya'ban, dengan tubuh Sya'ban. Muka pun cantik macam bulan Sya'ban. Kata Sya'ban nama orang. Syab'an, Sya'ban lah. Lepas tu Sya'ban, Syab'an, lapar. Sya'ban datang dengan keadaan lapar. Tapi ada perbezaan sikit. Yang ni bab ke belakang, ain bab ke depan, ain ke depan. Ke belakang. Ni ain ke depan, bab ke belakang. Tapi bunyi lebih kurang. Still sedap juga. Syab'an, Sya'ban. Bunyi sedap. Oh, Syab'an, Sya'ban datang adalah apa? Contoh kita kata nama dia lapar. Lapar datang dalam keadaan lapar. Cantik bahasa tu. Bayangkan macam tu. Lapar tapi tak ada lagi lah. Lapar datang dalam keadaan lapar. Oh. Jadi bahasa tu sedap. Tapi dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ada sebut berapa kali, ada berapa ayat digunakan. Contohnya ayat ke-14. Ya. Ayat ke-14 kalau kita tengok. Ayat ke-14 kata apa dia baca dulu? Saya pun tak hafal, tak hafiz. Ya. Tengok jap eh. Kita pari kita. Pari. Begini. Ini Quran ni. Dia kata wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu. Ya. Idh qamu faqalu. Qamu qalu. Hampir sama, sedap tak bunyi. Idh qamu faqalu. Allah pilih cantik. Qamu berdiri. Faqalu maka mereka berkata. Allah tak guna waqafu. Waqafu berdiri juga. Waqafu faqalu. Tahu apa sedap? Dia gunakan faqamu waqamu waqalu. Jinas. Sebagai contoh cantik. Kalau itu kita fikirkan detail lagi dahsyat, tapi tak, masa tidak mengizinkan. Ya. Lepas tu kita boleh tengok yang kedua, yang lain.
Ambil dua contoh. Lepas tu ayat ke 104. Buka 104 tengok. Ayat 104. Kata Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yahsabuna yuhsinuna sun'a. Allah gunakan yahsabuna. Allah tak gunakan yazunnuna. Allah gunakan yazunnuna annahum yuhsinuna sun'a. Sebab tak apa kena tak cantik. Ya Allah letak cantik. Yahsabuhum yahsabuhum yuhsinuna sunnah, bunyi sedekah. Dia menyebabkan cantik, bahasa lebih cantik dan makna lebih. Kalau ikutkan yazunnu dengan yahsabu, lain makna dia. Yahsabu tu dia sangka, tapi lebih dekat pada keyakinan. Yazunnu tu dia sangka, tapi tengah-tengah, tak tahu dan sebagainya. Ya syukur, tapi lebih muyul, lebih cenderung pada tak yakin. Itu tiga, ya syukur, ya zunnu dengan yahsabu. Tapi kat sini Allah gunakan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang kafir fikir orang kafir fikir mereka sangka mereka dia buat baik dah. Sangka yang dengan muka yakin dah. Itu yang maksudnya Allah, penggunaan uslub, penggunaan perkataan yang cantik sesuai dengan perkataan selepasnya, dan makna pun cukup sesuai. Ya. Itu dari segi jinas. Ya. Lepas tu at-tibaq. At-tibaq. Untuk at-tibaq ini cerita pasal keindahan, kecantikan lafaz dan makna. At-tibaq. At-tibaq maksudnya satu ayat, kataan, satu sentence, dia letakkan satu perkara dan lawannya. Contohnya dalam satu kataan suami isteri, lelaki perempuan. Saya tengok dekat, terbuka dekat TV3 tu, ada lagu apa, Kekanda dan Adinda. Apa, Atilia. Sedap tu tak, dia dengan kataan. Dia kata apa, sebenarnya dah salin ni. Nak tunjukkan tibak ni cantik bahasa dia. Oh Kekanda jangan iri hati Dinda, naik pangkat lagi tu. Kekanda dan Adinda. Cantik tak bahasa? Kekanda dan Adinda. Cuba letak Kekanda dan saya. Kekanda dan isteri. Sedap tak? Kekanda dan Adinda. Cantik letak. Oh Adinda kanda mana dengki, malah kanda support bini. Dengki dengan support cantik tak? Kena match. Support ataupun dua-dua yang bertentangan, tapi dia matchkan dalam satu ayat, dia cantik. Dengki dan support. Adinda, kanda mana dengki, malah kanda support lagi. Oh, cantik. Dengan rima lagi tu lagi cantik. Dalam Al-Quran, ini terkenal. Allah letakkan gaya bahasa at-tibaq ini, meletakkan dua elemen yang berlawanan untuk memberi makna yang cukup tinggi dan keindahan bahasa ini. So contohnya dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru. Itu Allah yang pertama dan terakhir, kekal. Kalau kata Allah Al-Baqi, nanti kan Al-Baqi, boleh ya? Allah yang kekal, awal sampai akhir. Mana? Tapi lagi tinggi makna penjelasan orang lagi masuk dalam wal awwalu wal akhiru. Itu bahasa yang itu nanti Allah gunakan. Nanti dalam surah Al-Kahfi banyak sebenarnya, saya ambilkan dari segi ringkasan-ringkasannya tuan-tuan. Contohnya ayat pertama, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Iwajan qayyimah. Iwajan ni bengkok, tak lurus. Qayyiman, lurus. Allah nak terangkan, nampak ni, Allah terangkan, kalau kata kitab ni qayyim, lurus, cukup dah. Tapi Allah datangkan lagi perkataan yang berlawanan dengan qayyim tu, iwaja, untuk menguatkan makna lagi. Al-Quran memang tak ada bengkok, sentiasa lurus. Qayyim, iwajan, Allah masukkan qayyiman. Tengok.
Jadi bahasa pun cantik, datang dia punya opposite punya perkataan, lepas tu makna pun beri makna yang cukup mendalam. Al-Quran dah lah tak bengkok, lurus lagi. Nampak? Ya. Dah lah buruk lagi, muka tak malu. Nampak tu? Contohlah dia lagi kuat malu dia macam tu. Ya. Itu orang cakap muka saya lah. Itu sebagai at-tibak dalam surah Al-Kahfi. Jadi pendek ya. Lepas tu dalam at-tashbih, saya suka dulu belajar kat sekolah, at-tashbih paling sedap sekali. Ya. Sebab apa? At-tashbih ni paling sedap. Kita perumpamaan, kita memperumpamakan orang. Dulu kat sekolah menengah saya belajar tashbih ni cukup suka belajar dengan guru saya. Ya. Kebetulan dia orang Mesir mengajar. Ya. Sebab apa saya suka? Kata tashbih ni sedap, cakap Arab kita perkenalkan orang. Kata muka hang macam jamban je apa. Wajhuka kal hambam. Muka hang kita nak kutuk kita dengan kawan kita macam tu kan. Oh sedap dia perkenalkan orang ni. Yang tu itu ya. Tapi tertarik dengan gaya bahasa Arab. Ya. Contohnya lah kata Muhammadun kal asadi. Muhammad seperti singa, syaja'atan, keberanian dia. Dan tashbih ni tuan-tuan memberi kesan yang cukup mendalam pada pemikiran manusia. Kita katakanlah, oh, ini si Hamdi ni garang. Oleh pukul habis ni, kata, garang. Jangan main-main, dia tu garang macam singa. Hang tahu dia mengamuk macam singa mengamuk macam dah. Habis tak kira kawan semua dia faham. Betul lah. Macam singa macam. Itu perumpamaan yang paling kalau kita gunakan tashbih, perumpamaan dia lagi dekat. Betul tak? Dia tu cantik, cun lah. Cantik, cun lah. Dia sungguh cantik macam Fauzia Bros. Wih, kacukan Pakistan. Dia cantik. Tu nampak? Perumpamaan macam tu yang kita kata. Kebetulan saya tengok apa trilogi cinta. Tengok. Dan tengok terjebak tu, terpaksa ikut. Darurat tuan-tuan, darurat. Bukan apa. Itu ada apa exemption sikit. Ya, bukan terpikat dengan Fauzia Bros tu kata. Okey. Jadi kat dalam surah dalam surah Al-Kahfi pun ada tasbih banyak juga. Saya ambil yang 1-2 je lah. Surah apa ayat yang ke-29 ya. Kalau ada terjemahan Al-Quran lebih bagus, kita lihat ya, wa ay yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ya. Katakan dikatakan orang dekat neraka minta air minuman. Minta minuman. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Ya. Dekat neraka Allah dah beritahu minumannya terdiri daripada kahak, air tembaga apa. Kalau kita beritahulah kat neraka orang minum air macam tu. Macam mana pemikiran tuan-tuan? Kesian macam tu. Minum air panas macam tu. Tapi Allah datangkan mereka diberi minuman seperti kalbuhli yashwil wujuh. Seolah-olah mereka minum tu seperti tembaga mereka minum, hancur muka sekali. Dahsyat ni. Allah bagi perumpamaan. Perumpamaan air tembaga jatuh kat kulit kita habis. Bukan kulit saja, daging dengan tulang sekali habis. Allah beri perumpamaan bagi kita menghayati betapa dahsyatnya azab neraka. Allah mendatangkan tashbih ya. Macam tadi kata orang garang, orang macam singa, tadi kesan dia lebih mendalam. Kita buka lagi kepada ayat yang ketiga 32 ya. 32 kata wadri ustaz apa Syauqi dia sebutkan pasal ni cerita ni cukup baik sekali. 32 ayat cerita tentang dua orang lelaki soleh dengan dua orang saudara ya. Betul, ini pertamsilan. Nama pun tashbih tamthili. Allah memperumpamakan kehidupan orang musyrik ni seperti orang musyrik dengan orang mukmin ni, bandingkan dua saudara. Jadi kata Ustaz Syauqi kata daripada Bani Israel, dua orang yang seorang miskin, seorang kaya. Seorang beriman, yang kaya tu miskin, yang beriman tu miskin, yang kaya tu kufur. Allah memperumpamakan hidup mereka ini, orang kafir Quraisy, mereka kata mereka tak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka boleh hidup senang. Dan mereka akan sangka mereka hidup lama kat dunia ni. Ya. Orang mukmin mereka tersisih, terseksa, kena bunuh dan sebagainya, miskin. Walaupun tapi ke akhirat nanti dia akan bahagia di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang kafir yang kononnya kaya, ada harta banyak, taman ataupun kebun yang besar, akhir nanti akan musnah, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ke akhirat nanti depa gigit jari. Tengok saudara dia yang masuk syurga, yang dia tu kat neraka, dah tak boleh nak mengharap apa-apa lagi dah termasuk. Dan akibat perbuatan mereka di dunia,
kekal di akhirat. Dan saudara je susah kat dunia, tapi kat akhirat ibarat Allah bagi ganjaran cukup yang besar. Allah cuba bawa dua orang yang ada adik-beradik, seorang kaya, seorang miskin, seorang ada kebun yang besar, ya, kebun yang besar, ada banyak harta, kaya, yang seorang lagi Allah kata itu bukan satu nilaian, ya. Iman dan takwa menjadi nilaian. Harta kat dunia pun dah tak boleh nak apa lagi dah, tak boleh nak bantu kamu dah. Kat akhirat kamu tak boleh nak dapat macam mana yang kamu fikirkan, kamu kekal dengannya. Itu tasbih yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang 32. Ya. Okey, susunan, ya. Susunan itu dari segi lafaz dan makna. Lafaz dan makna, kenapa Allah gunakan lafaz macam ni dan makna macam ni, kesannya secara ringkas, ya. Kemudian kita nak masuk bab yang kedua, iaitu susunan. Macam mana Allah susun? Tuan-tuan, kalau bahasa Arab ni dia ada takdim dan takhir, ya. Kita belajar subjek dan predikat, belajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu kita belajar subjek dan predikat. Bahasa Arab ni dia gila sikit. Dia boleh subjek ke depan, predikat ke depan, subjek ke belakang, predikat ke depan. Melayu tak ada. Melayu, Muhammad berjalan ke pasar. Tak boleh berjalan Muhammad ke pasar, salah. Ijma' ulama' bahasa Melayu kata salah. Ya. Okey. Ahmad is going to mana? Pasar, market. Okey, tak boleh going Muhammad is, tak boleh. Ijma' ulama' bahasa Inggeris tak boleh, salah. Tapi bahasa Arab lain boleh. Ahmadu zahaba atau yadhabu ila suq, ataupun yadhabu boleh balik. Kita belajar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dalam arti kata, ilmu nahwu kata uslub, gaya bahasa ayat ada dua, jumlah fi'liyah, sentence yang dimulakan dengan nouns, dan ada sentence yang di-startkan dengan verb. Tapi itu lain-lain. Dan dalam ilmu balaghah memberi makna kesan yang berlainan. Contoh, ana adhabu, saya pergi, dengan adhabu ana lain. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Jurjani dalam Dalail al-Ja'izah, rahsia di sebalik itu. Ya, dalam erti kata takdim dan takhir itu memberi makna yang cukup mendalam. Contoh, ana adhabu, saya pergi. Adhabu ana, saya betul-betul pergi. Ya. Ana tu jadi subjek, adhabu predikat. Habis adhabu ana tu dah jadi bahasa Arab, dah jadi lain dah. Jadi taukid, penegas. Tegas bahawa dia memang nak pergi. Sebagai contoh. Okey, saya ambil satu ayat dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang kelebihan susunan, jam pendahuluan dan perakhiran. Ayat pertama, ya, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira. Sepatutnya aywaja itu dikemudiakan, qayyiban didahulukan. Sepatutnya unzila anzalal kitaba qayyiman walam yakun lahu aywaja. Maksudnya sepatutnya kalau ikut normal ayat yang biasa digunakan, qayyiman didulukan, yang lurus didulukan, baru sebut tidak bengkok. Tapi kat situ kenapa Allah gunakan Al-Quran yang tidak bengkok lebih dahulu daripada yang lurus? Pasti ada rahsia. Ya. Dulu saya pergi minum dengan anak-anak dan isteri saya. Ada salesman datang. Dia bawa barang. Cik, dia jumpa saya tak cakap, tuan ini apa barang ni? Bang, barang ori ni bang, came from England, original, authentic macam tu. Saya tanya, apa benda ni? Tuan-tuan, kenapa dia tak sebut, lupa nak cerita apa package education bahasa Inggeris, belajar bahasa Inggeris. Baguslah CD tapi mahal, saya pun tak beli dah kan. Apa, duit tak ada. Ya. Yuk. Tapi tuan-tuan nampak tak? Dia sampai kat saya, dia tak cakap kan. Ya, ini untuk ini barang education bagus untuk anak tuan-tuan belajar bahasa Inggeris. Nanti cakap macam British accent. Nanti cakap macam apa? Steven Gerrard. Macam Rooney cakap itu kan. Tak, tapi first kali datang, bang, saya nak jual barang bang. Ini original daripada England. Cukup bagus. Dia tak beritahu saya apa benda ni. Kenapa? Sebab dia salesman. Siapa salesman ni? Kalau datang-datang approach kata barang macam ni, saya akan cakap, kamu siapa salesman?
Macam mana kamu nak identify kamu boleh jual barang ori? Pakai tie sekat cantik macam tu je, aku pun boleh pakai cat cantik. Dia tak ada butik. Kalau kita pergi kedai Nike tuan-tuan, dia tak cakap ni ori tuan, tak. Ini produk kami yang baru, bagus. Sebab kita datang kat butik Nike tu memang dah betul kita tahu yang original. Tak payah nak terangkan lagi, original lagi dah. Cuma nak terangkan produk tu kelebihan. Ini tuan-tuan, kalau pakai pasti pun 5 kali tuan. Sepadam. Macam tu. Contohnya. Tapi dia datang dalam keadaan meyakinkan bahawa produk saya ni bagus. Walaupun saya salesman, ya, ketiak dah pasah pusing sana sini dah. Tapi saya dah bawa barang original. Dia nak kasih kita yakin dulu bahawa barang ni original, bukan main-main. Lepas tu baru dia sebut apa barang ni. Kalau ikut original, patut dia terang kat saya dulu, bang, ini barang macam ni, bagus. Baru dia cakap original sebagainya. Tapi sebab mengapa dia dulu kan cerita bahawa barang ni original? Kenapa? Sebab dia nak yakinkan dulu, ya? Dia datang dalam keadaan tak mana-mana orang tak tahu, tapi dia kena yakinkan orang dulu benda ni original. Baru dia boleh jual, baru dia boleh usyar, baru dia boleh ayat. Sebab itulah Allah menggunakan iwajan dulu. Sebab itu lebih penting. Nak pastikan bahawa Al-Quran ini tidak ada bengkok, bengkang-bengkok, sentiasa lurus. Kemudian dikuatkan lagi dengan bayiman untuk memastikan. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan apa? Iwajan daripada bayiman. Ya, itu secara ringkas. Okey, kita masuk yang sikit lagi, penetapan kalimat ataupun sama ada kurang atau lebih, ya. Dah dengar tak isu lam tastati' baca Al-Quran, ya. Kalau kita contoh ayat 67, ayat 67, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jumpa ayat 67, lam tastati'a ma'iya sabra. Kalau kita begitu juga pada ayat yang 72 pun sama juga. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya. Lepas tu masuk lagi ayat 75 pun sama juga. Qala alam aqul laka annaka lan tastati'a. Saya nak halalkan tastati'a kat sini ma'iya sabra. Ya. Tapi kalau kita buka ayat yang ke-78, lain pula sebut. Qal hadha firaqun baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti'. Nampak? Ustaz sekejap. Ayat yang ke-78 masih lagi. Tastati' alaihi sabra. Yang terakhir sekali ayat 82, dzalika ta'wilun ma lam tasti'. Beza tuan-tuan. Nampak kasi nampak sekali. Ayat daripada 67 sampai ke 78. Okey. Yang ni satu lagi ayat yang 82. Nak apa? Khidir sebut malam tas malam tasdi'. Beza kat sini tuan-tuan. Ni ada tak? Sini tak ada tak. Kenapa? Takkan Allah sesaja dia nak buang suka hati dia. Mesti ada rahsia di sebalik itu. Kalau kita perhatikan, okey, ayat yang 67 tu maksudnya bahawa Nabi Musa AS datang berjumpa dengan Nabi Khidir. Dia kata, boleh tak aku ikut kamu, belajar something dengan kamu? Dia kata, boleh ke? Adakah kamu mampu untuk bersabar dengan aku? Okey? Sabar yang macam ni berat. Tidak kemampuan Nabi Musa terlalu dibebani, terlalu tinggi bebannya. Tidak mampu. Tidak mampu yang teramat sangat. Okey? Faham Kalau masuk ayat yang ke-82, dia lain. Kamu tak mampu. Kamu tak mampu sabar itu maksudnya
kemampuan, ketidakmampu itu berkurangan. Kat situ mungkin Nabi Musa sudah mula faham. Okey. Pertama, malam tastati'. Maksudnya dia tak faham, tak mampu nak sabar langsung. Tapi yang kedua, malam tastati', dia sudah mula faham. Kenapa? Sebab ada penerangan. Ada penerangan. Nabi Khidir kata, kenapa aku pecahkan kapal? Kenapa aku pukulkan budak, aku bunuh budak ni? Kenapa aku roboh bangun rumah anak yatim? Selepas pencerahan itu, itulah Nabi dia kata ketidakmampuan Nabi Musa berkurangan. Dia sudah mula sabar. Nampak? Faham tak? Saya tak faham. Saya tak faham. Siapa tak faham? Okey, saya akan satu contoh lagi. Buka ayat yang 97. Kisah Ya'juj dan Ma'juj.